buat Nabi menyelesaikan masalah. Tapi kadang-kadang kita dalam cakap Melayu ni kadang-kadang ngaji tak tinggi mana, tapi kasar bahasa tu berat. Sebab tu Syekh Yusuf Qaradawi kata, sesiapa yang mencela ulama kerana sebab berbeza pendapat, itulah orang miskin. Kita tahu orang miskin ni tak ada duit kan. Di sana ada satu golongan miskin duk cela ulama. Ulama tu kata boleh begini-begini tu. Dia ada hujah. Kita tak faham dia satu. Tak pakai ustaz tu dah pandai dia. Dah pandai, aku ngaji lain. Dah lihat betul dah mengaji lain, dah dia ngaji lain. Jangan terlalu kasar tuan-tuan. Kena bergaluh. Oh mungkin dia mengikut pendapat ini. Oh mungkin dalilnya begini. Kita bergaluh. Dia pula pun kena bergaluh dengan kita. Kena bergaluh dengan kita. Isu-isu macam tahlil tuan-tuan berlaku dalam masyarakat Melayu. Saya buat kajian tahlil ni. Dan saya telah tulis tentang tahlil ni. Saya buat kajian. Tahlil ni pada asalnya dia melibatkan sunan Sunan Kalijaga di Indonesia. Gunanya. Apabila orang Melayu yang asal dari masyarakat Hindu, dalam masyarakat Hindu tuan-tuan, apabila berlaku kematian, dia ada upacara mengingati roh si mati. Dia ada majlis penyampaian pahala dia, sedekah dia dalam agama Hindu itu sendiri. Jadi apabila orang Melayu dia masuk Islam, budaya itu dibawa di dalam masyarakat Melayu kekalkan. Sunan Kalijaga tengok ini tidak menepati Islam. Maka Sunan Kalijaga tak diubah. Ucapan-ucapan berbau pendewaan dalam agama Hindu tu selepas kematian diubah dalam bentuk baca ayat Quran. Baca ayat ni, baca ayat ni, baca ayat ni, baca ayat ni sampai habis. Dan perbuatan Sunan Kalijaga ni telah ditegur oleh Sunan Ampel. Dia kata kerana kamu buat begini dia nanti timbul masalah kemudian hari. Dia kata ini satu cara nak perkenalkan orang Melayu. Orang Melayu tak boleh ubah cara mendadak, dia marah. Kita buat slow-slow, ni pun paling kurang dah. Ini kalau kita tengok kisah yang berlaku di Indonesia. Kisah yang berlaku di Indonesia. Ni kalau apa ni bab tahlil. Kalau ulama di tanah Melayu tuan-tuan, kalau tanya bab tahlil, di antara hujah mereka mengatakan kita melakukan tahlil kerana di dalam tahlil itu ada Quran, kita baca Quran, kita nak hadiahkan pahala kepada si mati. Dalam tahlil itu juga ada doa, kita berdoa untuk kepada si mati. Ini hujah bagi golongan yang kata sewajarnya dibuat tahlil. Tetapi bagi ulama yang mengharuskan buat tahlil, yang jadi kebiasaan masyarakat kita bila berlaku kematian tuan-tuan, tidak ada seorang pun di antara mereka mengatakan wajib buat, tak ada. Tak ada ulama yang kata buat tu wajib buat. Yang kedua, tidak boleh mengiktikadkan bahawa Nabi buat, sebab Nabi tidak pernah suruh buat. Dia paling tinggi, diharuskan buat. Dia di antara tu je. Yang ketiga, dia berkaitan dengan adab Melayu. Yang keempat, kalau nak dibuat, jangan diiktikad mesti buat 7 malam. Nak buat 3 ke atau kemampuan dia buat, dah tak masalah. Dan di sana tuan-tuan, ada juga satu golongan lain yang kata tahlil tak ada langsung di dalam Islam. Yang ada doa untuk si mati. Jadi kalau kita rojok pada dua-dua kumpulan ini tuan-tuan, kalau kita rojok pada dua-dua kumpulan ini, masing-masing bertujuan murni. Satu golongan kata kena buat tahlil, tujuannya tahlil nak bantu si mati. Yang satu golongan pula kata tak payah buat tahlil, kita juga nak bantu si mati. Kita merojok kepada benda-benda yang disepakati oleh ulama. Kita pakai hak tu. Ulama kata nak bantu si mati, kita buat haji untuk dia, kita buat umrah untuk dia, kita baca Quran, sedekah walaupun khilaf sikit, itu hadiahkan pahala kepada si mati. Mana-mana kita pergi tempat tuan-tuan, duduk dalam bilik mana-mana, kita baca Quran, lepas tu kita kata ya Allah Tuanku, kau sampaikanlah pahala bacaanku kepada si mati. Ini dipegang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dipegang oleh di antara ulama moden kita, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kalangan ulama mazhab Hanbali. Jadi ini tujuannya. Tapi bagi ulama yang tak setuju tuan-tuan, dia kata pertama benda tu tidak ada. Yang kedua, Nabi tak ajar cara. Kalau Nabi buat majlis tahlil setiap kali berlaku kematian, maka kerak tiap-tiap malam Nabi buat. Ada 70 orang sahabat Nabi gugur syahid dalam peperangan Uhud. Jadi ada satu riwayat yang sahih, tiap-tiap malam Nabi buat tahlil untuk mentahlil sahabat-sahabat dia. Kalau 70 orang mati, kalau kali dengan 7 kali 7, 49 malam Nabi kena tahlil kan. Tidak ada. Bahkan Nabi suruh doa untuk si mati. Tapi di sana ada benda sepakat tuan-tuan. Jadi dua-dua golongan ni, satu golongan kata harus buat, satu golongan kata tak ada farah. Dua-dua golongan kafir ke Islam, sama-sama Islam. Sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Sama-sama pergi surah. Kan? Jadi kalau tuan-tuan hak mana kata saya tak buatlah tahlil sebab saya belajar dalil tak kuat, hormat kepada orang nak buat tahlil tu, tuan-tuan duduk saja sudah lagi buat cara lain. Sebab orang yang kata tak buat tahlil tuan-tuan, dia juga membantu orang mati tadi dengan cara yang disepakati oleh ulama, buat umrah, pergi ziarah kawan-kawan si mati tu, amal ilmu yang diajar oleh si mati tu. Ini mudah-mudahan tidak ada khilaf. Bagi hak ni pula dia kata dah kita ni bahasa jenis kopeng. Kita tak reti, kita ikut tu imam, ikut reba, cuba reba bah lah. Kalau dia kata la ilaha illallah, kita la ilaha illallah. Kalau dia kata astagfirullah, kita astagfirullah.
Guna hujah dia, berdoa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni saya melihat kita tidak perlu berbalah walaupun kita dituntut beransur-ansur ikut sunnah Nabi dalam soal menghayati kematian. Tak perlu berbalah, jangan siapa tu buat tahlil. Dan jangan berkasar bahasa buat tahlil. Jadi gini tuan-tuan, dia kaedah perundangan Islam, dibenarkan siapa-siapa yang ada ilmu, terutama dia orang alim, dia buat satu kajian, dan kajian dia bertemu bahawa mengikut kajian aku dalil buat tahlil tak kuat dan bagi aku bid'ah. Tapi kamu mengkaji, merasa dalil kuat, dah bukan bid'ah, mu teruskanlah, tapi aku tak boleh buat sebab dalil aku berasa tak boleh nak pergi. Jadi di situ tuan-tuan, hak kata dia nak pergi, dia tak buat lah. Hak kata tak boleh pergi, dia pergi. Itu je. Jadi dalam bab ni jangan berbalah dan jangan pula tu puak-puak dak buat tahlil, puak-puak sesat. Puak-puak hak buat tahlil pula kata puak-puak dak buat tahlil sesat, puak-puak dak buat tahlil kata tu puak-puak bid'ah. Jangan celupar sangat tu. Cuma dia kata hamba kurang selesa. Hamba ngaji dah bab ni jadi hamba rasa dalil tak kuat lah. Kalau tuan-tuan nak buat silakan. Hamba tak mau buat. Kan sedap tu ayat kan. Tuan-tuan tengok di Mekah kan. Kita pergi di Arab Saudi tuan-tuan, sebaik sahaja Tok Imam beri salam, mereka berzikir tetapi tidak kuat. Dia senyap-senyap aja. Jadi masing-masing zikir. Sebab apa tuan-tuan? Sebab zikir lepas semayang tak ada kena-mengena dengan semayang tadi. Dia amalan selepas semayang, bukan amalan dalam semayang. Jadi benda itu diserahkan kepada individu. Jadi kalau kita rujuk kepada riwayat hadis, adalah sahabat melaporkan, sahabat Nabi dia kata mendengar bunyi bising, gegarang, gempa, suara zikir dalam masjid, menandakan orang baru selesai sembahyang. Tapi sahabat yang melaporkan tadi tuan-tuan, masa dia laporkan peristiwa tu, dia masih kanak-kanak. Yang kedua, dia tak tengok sendiri apa berlaku di masjid. Sebab Imam Syafi'i menyebut, aku lebih suka sesiapa menjadi Tok Imam, dia kuatkan sedikit suara zikir agar diikut oleh jemaah. Dan apabila jemaah sudah faham, dia zikir masing-masing. Ini kenyataan Imam Syafi'i. Dan juga disebut dia tuan di dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kata dia elok disunat, diharuskan kepada Tok Imam, disunatkan kepada imam zikir kuat sikit, untuk didengar oleh makmum supaya makmum belajar cara zikir. Dan apabila makmum sudah faham, maka cukuplah masing-masing zikir sendiri-sendiri. Di sini tuan-tuan, jangan pula kita tuduh zikir sendiri-sendiri, zikir sendiri ni Wahabi pula. Tak ada kerja lain kita, wahab semua kan. Jangan tuduh gitu tuan-tuan. Zikir sendiri ni memang disebut di dalam kitab Fathul Mu'in mazhab Syafi'i. Ngaji mazhab Syafi'i biabi. Disebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Disebut dalam kitab Fiqhul Muyassar, Al-Fiqh Manhaji, dalam kitab Mughni Muhtaj. Ini kitab-kitab besar mazhab Syafi'i Melaka. Sebab itu tuan dalam kes ni saya kata kita tidak perlu Nanti saya sebut macam mana adab dia. Saya sebut ni dasar-dasar. Bagaimana boleh timbul